Muhammad Dr. Abdul Rani, seluruh rakan-rakan pimpinan, hadirin hadirat yang dikasihi, alhamdulillah kita bersyukur. Pentas pertama program Merdeka Rakyat Pasca Bersih kita lancarkan malam ini dengan memilih Parlimen Gombak, dan saya juga nak jemput tuan-tuan semua datang ramai-ramai ke Parlimen Kelana Jaya pada hari Khamis ini, iaitu pentas yang kedua Merdeka Rakyat peringkat negeri Selangor yang akan turut disertai oleh Datuk Seri Anwar, Saudara Lim Kit Siang, Dr. Rani dan ramai lagi pimpinan lain. Kita buat di Stadium Subang Jaya. Saya nak jemput semua sekali. Selesai di peringkat Selangor, kita akan bergerak ke negeri-negeri. Sebab apa? Sebab kita dapat merasakan selepas kejayaan, kehadiran yang begitu besar di kalangan rakyat pelbagai peringkat umur dan pelbagai kaum pada 28 hari bulan 4 tempoh hari, kita dapat tengok bagaimana reaksi Perdana Menteri cukup gelabah. Kenyataannya tu berubah-ubah hari demi hari. Terdesaknya Perdana Menteri itu sampai terpaksa minta tolong Jatuh Kuasa Fatwa keluarkan fatwa. Terdesaknya Perdana Menteri sehingga terpaksa meminta bekas 3 ketua polis negara menyokong hujah beliau bila beliau mengatakan himpunan 28 hari bulan adalah untuk menggulingkan kerajaan. Cuba tengok rekod timbalan ketua polis negara. Siapa dia yang cakap tu? Yang pertama, Tun Hanif Omar, yang tak jumpa ayat mengharamkan judi dalam Al-Quran. Si bodoh. Siapa yang sokong dia lagi? Rahim Noh, yang bertanggungjawab menyebabkan maruah, reputasi dan integriti pasukan polis dengan tragedi 28 September 98 apabila saudara Anwar Ibrahim yang mata diikat, tangan digari, dibelasah separuh mati tanpa perasaan belas kasihan. Jangan kita lupa rekod hitam Samsing Rahim Noh ini. Siapa lagi yang sokong kenyataan Najib? Musa Hassan. Siapa yang tak baca affidavit Ramli Yusof, bekas ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perdagangan Bukit Aman? Ini bukan polis pacak punya buat report. Ini Ketua Siasatan Jenayah Perdagangan Bukit Aman. Apa kata dia? Bahawa yang bertanggungjawab melindungi tauke judi, tauke pelacur, rumah kongsi gelap dan segala macam ialah Musa Hassan waktu jadi Ketua Polis Negara. Sebab itulah komen daripada 3 Ketua Polis Negara ini mempertahankan hujah Datuk Najib. Kononnya himpunan kita bertujuan untuk menggulingkan kerajaan dengan cara kekerasan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita buktikan selama ini himpunan kita adalah himpunan aman. Kalau berhimpun untuk mengguling dan menjatuh kerajaan, itu perkara biasa. Datuk Najib Jumaat lepas datang ke Kubang Kerian, Terminal Makanan Negara. Berita kata 30,000. Apa tujuan dia? Dia mengajak rakyat Kelantan menjatuhkan kerajaan pimpinan Tuan Guru Nik Aziz, Kerajaan Pakatan Rakyat di Kelantan. 11 hari bulan Datuk Najib akan adakan himpunan besar di Stadium Bukit Jalil, dan dia akan mengulangi mengajak rakyat menjatuhkan kerajaan Selangor. Berhimpun mengajak rakyat ramai-ramai untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional, dan kita pilih melalui jalan pilihan raya adalah satu proses biasa. Apa yang Najib gelabah sangat ni sebab apa? Dia takut. Apa yang dia nak takutkan sangat apa? Ini TV.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, 28 bulan 4 tempoh hari memberi kita beberapa isyarat yang cukup jelas. Pertama, hakikat 300,000 rakyat memenuhi pekarangan dan tumpuan kita adalah lambang rakyat bebas daripada rasa takut terhadap ugutan dan kezaliman UMNO Barisan Nasional. Bebas dari rasa takut. Pertama, kita tengok suri rumah bawa anak-anak. Saya nampak lelaki buta bertongkat. Saya tengok anak-anak muda. Saya tengok kaum wanita pegang belon kuning. Nak jatuh kerajaan dengan cara belon kuning? Yang Datuk Najib gentar adalah melihat kebangkitan rakyat yang hilang dari rasa takut. Kedua, himpunan 300,000 itu menunjukkan bagaimana rakyat telah menolak sebarang percubaan penipuan dan manipulasi pilihan raya oleh Badan Pengendali Pilihan Raya, iaitu SPR. Rakyat bangun menolak sebarang usaha untuk menipu pada pilihan raya akan datang. Ketiga, hadirin dihormati sekalian, himpunan 28/4 menjadi bukti yang terang dan nyata berulangnya keganasan polis, hasil arahan daripada pemimpin UMNO Barisan Nasional. Tiga perkara ini insya-Allah akan menjadi titik tolak berakhirnya pemerintahan UMNO Barisan Nasional apabila tiba pilihan raya yang akan datang. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita, tuan-tuan. Sebab itu, saya percaya kita tidak akan benarkan sebarang usaha, terutama yang dilakukan oleh SPR di bawah pengurusinya Tan Sri Aziz yang sah ahli UMNO, dan Datuk Wan Ahmad walau dia nafi macam mana pun sah ahli UMNO. Dua orang ahli UMNO ini, saya nak sebut. Apabila mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dalam keadaan mereka sedar mereka adalah ahli UMNO, sedangkan anggota Suruhanjaya ini mestilah seorang yang mendapat kepercayaan rakyat, dan Provision 114 Perlembagaan Persekutuan kurungan 4A tidak membolehkan anggota Suruhanjaya itu orang yang menganggotai mana-mana pertubuhan. Jika sekiranya mereka sedar dalam masa 3 bulan selepas mereka dilantik, mereka tahu bahawa mereka adalah anggota mana-mana pertubuhan, menjadi kewajipan mereka untuk tampil memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa mereka telah menganggotai pertubuhan. Tetapi perbuatan mereka mendiamkan diri dengan terang-terang selama ini, patutlah kita berdepan dengan macam-macam halangan. Kita kata 42,000 nama dalam daftar pemilih tak ada kad pengenalan, sila buang. Dia kata kita tak boleh buang, kita tak ada kuasa. Kita kata undi pos mesti ditukar menjadi undi awal, terutama tentera dan polis yang tidak bertugas di lokasi strategik. Dia daftar pula sukarelawan SPR 240,000 orang sebagai pengundi pos pada pilihan raya akan datang. Sukarelawan SPR ini 240,000 jauh lebih ramai daripada jumlah semua pengundi pos, tentera dan polis yang berdaftar dalam daftar pemilih induk yang akan datang. Yang kedua. Yang ketiga, perbuatan sewenang-wenangnya tukar tempat mengundi, macam kes Tan Sri Khalid. Sewenang-wenangnya. Bila kita tanya kenapa, ini adalah ubah suai sempadan.
yang kita faham mengikut Akta Pilihan Raya 1951, ubah dalam satu parlimen yang sama masih boleh dibenarkan. Ubah daripada Batu Cave pergi ke Gombak Setia, tak apa lagi. Tapi ubah daripada Don Batu Cave pergi ke Don Temangan Parlimen Macang, itu dah tak boleh. Itu dah melampau namanya. Dan inilah kerja SPR. Bila kita kata sila pindah balik, dia kata tak boleh. Dia pindah keluar boleh, kita suruh masuk balik tak boleh. Fahamlah kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, usaha rakyat, kebangkitan rakyat, kesedaran rakyat ini tunggu diurus sahaja oleh pimpinan Pakatan Rakyat. Insya-Allah kita tidak akan hampakan harapan setiap rakyat di negara ini untuk melihat penyelewengan ini diperbetulkan. Kita memilih jalan pilihan raya, jalan pilihan raya, jalan undi. Kita tidak memilih jalan lain daripada itu. Sebab itu bila diulang oleh Datuk Najib, oleh pemimpin UMNO, bahawa kononnya itu adalah gerakan untuk menggulingkan kerajaan secara kekerasan. Seumpama dia kata macam himpunan rakyat di Mesir ala dataran Tahrir Square. Tahrir Square dalam bahasa Arab ni, dataran Hizbut Tahrir ini, itu adalah dataran merdeka juga. Nama tu pun dataran merdeka. Dia takut. Ya. Tuan-tuan, saya punya keyakinan jadual kami pimpinan ini saban malam ialah berjalan, menjelajah. Datuk Seri Anwar baru balik dari Sarawak. Saya malam tadi di Kelantan. Sebelum itu saya berada di Kedah. Sebelum itu di Perak. Begitu jadual Saudara Khalid, Dr. Rani, Saudara Effendi, Kak Zuraidah dan ramai lagi. Kita boleh tengok bahawa semakin dia berbohong dan fitnah kita dengan menggunakan media arus perdana, kononnya himpunan kita, himpunan ganas, semakin ramai lagi rakyat memenuhi program kita. Dan dia pun tahu, dia nak bohong pun ada had dia. Jangan terlajak dah. Dia bohong satu tempat, nak tutup satu bohong yang lain. Dia tutup bohong yang kedua, dia terpaksa tutup bohong pertama dan bohong kedua. Dan bohong berikutnya akan terlondehlah dan terbedahlah belangnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, biarlah masa terluang 1 jam solid ini untuk kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar. Bagi pihak rakan pimpinan yang lain, saya ucap terima kasih kepada adik saya, Saudara Amiruddin Syahri, Wakil Rakyat Batu Cave, dan seluruh jentera Pakatan Rakyat Gombak yang dalam tempoh notis yang singkat dapat menganjurkan dengan program sambutan yang begini baik. Saya ucapkan tahniah. Saya juga ulangi, pada hari Khamis ini, 10 hari bulan, ayuh kita berbondong-bondong pula ke Stadium Subang Jaya untuk mendengar pidato daripada pimpinan. Dan kita akan buat dengan lebih kerap sehinggalah Datuk Najib umumkan pilihan raya yang besok bertempat di Parlimen Jerantut. Khabarnya dia akan mengumumkan durian runtuh kepada 112,000 peneroka. Lepas tu dia dah tak ada lagi dah, goodies lain tak ada dah. RM100 buka sekolah, bagilah. RM200 voucher sekolah, bagilah. Voucher universiti, bagi. RM500 bantuan rakyat, dah bagi. Habis dah kemuncaknya, esok durian runtuh untuk peneroka. Lepas tu dah tak ada apa dah. Lepas tu kita kena siap sedia. Dia dah tak ada apa dah nak bagi. Habuan dah habis dah. Lepas itu dia akan tiup whistle. Ya, Rosmah pun dah dapat dah doktor kehormat ijazah pendidikan kanak-kanak daripada OBSI. Dah dapat dah doktor kehormat. Ya, dah dapat semua dah. Jadi tuan-tuan, lepas itu dia akan tiup whistle pilihan raya. Tuan-tuan pastikan bahawa kewajipan kita kali ini, walau di mana pun kita mengundi, ialah ajak saudara mara kita, waris kita, sahabat handai kita, jiran kita, teman kita, kawan sepejabat kita. Keputusan kita kali ini sudah bulat dan nekat. Undi kita
ialah untuk Pakatan Rakyat, tanda berakhirnya pemerintahan UMNO Barisan Nasional, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.